Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat bertemu sekali lagi dalam sesi tazkirah kita, iaitu kisah-kisah dari Al-Quran. Dan pada sesi yang terakhir sekali, kita telah pun berkongsi, atau saya telah pun berkongsi mengenai kisah kaum Sabak, iaitu kaumnya si Ratu Balqis dan apa yang terjadi kepada mereka setelah pemergiannya Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman. Dan sebagaimana Allah memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan setelah mereka kembali menjadi kufur. InsyaAllah pada hari ini pula, saya akan berkongsi sedikit mengenai seorang Nabi yang dia pernah dianggap sebagai anak Tuhan. Tapi saya belum lagi akan berkongsi mengenai Nabi Isa. Jadi siapa lagi Nabi yang dianggap sebagai anak kepada Tuhan? Jadi kita akan dapati dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla allazina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Yang bermakna orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putera Allah, dan orang Nasrani pula berkata Al-Masih iaitu Isa itu putera Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi sedikit kenapa orang Yahudi waktu tu, zaman tu mereka menganggap Uzair sebagai putera Allah. Sedangkan kita tahu orang Yahudi mereka adalah pengikut Nabi Musa kan? Pengikut Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan tentu mereka juga telah melihat pelbagai macam mukjizat dari para nabi-nabi tersebut. Tapi kenapa mereka tidak menganggap nabi-nabi tersebut sebagai putera Allah dan malah menganggap Uzair ini sebagai putera Allah? Jadi kita akan mula mengkaji sedikit mengenai si Uzair. Jadi kisah Uzair ini yang mula membuat kaum Yahudi ketika itu menganggap dia sebagai putera Allah. Kita akan dapati permulaan kisahnya pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-259. Okey. Di mana Allah berfirman, "Aw kallazi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Di sini kita harus sedar, lelaki ini dia bertanya, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Dia dah lalu satu tempat kan, habis dia tengok tempat tu macam dah hancur, it's all in ruins, dah runtuh dan sebagainya. Dan yang membuat dia tertanya bagaimana Allah akan hidupkan semua ini setelah hancur, bukan daripada sifat sombong. Kerana boleh jadi ada orang yang kerana mereka kurang mempercayai akan kekuasaan Allah kan. Kalau ada yang mengatakan Allah akan hidupkan kembali segala sesuatu setelah musnahnya segala sesuatu pada hari kiamat. For example, mungkin mereka akan bertanya, so macam mana? Kira-kira macam mana Allah akan hidupkan? Macam mana? Itu kalau macam gitu cara tanya, kita tahulah itu adalah
dengan sikap yang sombong. Tetapi Uzair ini tentu ditanya bukan kerana sombong, tetapi kerana dia macam dapat satu keinsafan pada diri dia dan dia jadi tertanya kepada dia, macam mana ya agaknya Allah akan hidupkan ni semua. Jadi kerana itu apa yang Allah lakukan? فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ آمٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Qala kam labis. Kemudian Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Maka Uzair menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Dan menurut sebahagian ulama, kenapanya dia mengatakan bahawa dia telah hidup sama ada sehari atau setengah hari adalah kerana apabila Uzair lalu di tempat itu, waktu tu masih dalam keadaan tengah hari itu. Dan apabila dia telah bangun, dia lihat seolah-olah baru macam masuk waktu asar gitu. So masih siang. Jadi dia pun rasa macam, oh maybe aku tertidur sekejap je kot kan. Tapi kemudian apa Allah berkata? Kemudian Allah berkata, qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Maka Allah berkata, sesungguhnya sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minuman kamu yang belum lagi berubah. Dan kenapanya Allah biarkan makanan dan minuman dia tidak berubah adalah untuk menguji si Uzair ni lah kan. Dan Uzair pun tentu dia tengok makanan dia, minuman dia mesti ada kat situ seperti mana sedia kalanya. Dia pun rasa macam kurang percaya bahawa betul dia telah hidup, telah ditidurkan selama 100 tahun. Maka Allah sambung dengan katanya, wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Dan lihatlah kepada keledai kamu dan kami akan menjadikannya sebagai tanda kepada manusia. Kami akan menjadikannya dan kamu sebagai tanda kepada umat manusia. Wanzur ilal izami kaifa nunshizuha summa naksuha lahma. Kemudian Allah bersambung. Okey, sekarang kau tengok keledai kau yang telah mati itu. Okey, yang dah tak ada lagi, yang hanya tinggal tulang belulang dia saja. Kami akan membangkitkannya kembali. Maka kami menyusunkan kembali tulang-tulang keledai itu. Kemudian kami membalutnya kembali dengan daging. Dan kemudian kami menghidupkannya kembali. Maka apabila telah nyata bagi Uzair, bagi lelaki tersebut bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahawa Allah lah maha kuasa atas segala sesuatu. Qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian Uzair pun lanjut ceritanya, kemudian Uzair pun kembali ke kampung halamannya. Jadi dia pun naiki keledai yang telah dihidupkan kembali oleh Allah tadi ke kampung halaman dia. Akan tetapi kali ini tentu, kerana kita harus ingat dia sudah ditidurkan selama 100 tahun kan, dia sudah dimatikan selama 100 tahun. Jadi apabila sampai ke kampung asalnya, dia lihat tidak ada seorang pun yang dia masih kenal. Dan orang pun tak ada yang mengenalinya. Jadi dia pun cuba untuk mencari rumah dia kan. Dan tentu dia dapati nak cari rumah dia tu sudah agak sulit. I mean dah, cuba kita bayangkan dah 100 tahun dah berlalu. Mesti macam-macam perubahan yang telah terjadi kan. Jadi dia pun pasti menjumpa kesulitan untuk mencari tempat tinggal asalnya. Tapi somehow dia pun dapat menjumpa rumahnya. Dan apabila dia telah sampai ke rumahnya, dia dapati seorang wanita buta yang telah berusia sekitar 120 tahun. Dan sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Ibn Kathir, saat Uzair meninggalkan kaumnya dahulu, wanita tersebut berusia sekitar 20 tahun. Dan tentu bila dah 100 tahun lalu, umur dia pun dah lebih kurang 120 tahun lah. Dan sebelum Uzair meninggalkan kaum dia waktu itu, wanita ini kenal Uzair dengan baik. Kerana dia merupakan macam penolong atau pembantu keluarganya si Uzair. Jadi Uzair pun tanya, wahai makcik lah kita panggil dia
Sebab Uzair pun tengok dia pun merupakan seorang perempuan yang tua kan. Dia bertanya, wahai makcik, wahai cik, ni rumahnya si Uzair ke? Jadi wanita tu bila dia dengar Uzair bertanya mengenai Uzair, dia pun serta-merta nangis. Dia membenarkan apa yang Uzair kata. Dia kata, ya betul, ni rumah Uzair. Dia pun nangis. Kerana apa? Kerana menurut wanita itu, selama 100 tahun tak ada orang pun yang pernah menyebut nama tersebut. Dan tertiba setelah 100 tahun berlalu, akhirnya dia mendengarkan namanya si Uzair ini. Jadi, Uzair pun memperkenalkanlah diri dia dan menceritakan tentang kematian dia yang selama 100 tahun tadi kepada wanita ini. Tentu, wanita ini tak akan mempercayainya begitu saja. And let's face it, kalau kita pun dihadapkan dengan situasi macam gini, tentu kita pun akan agak sulit untuk mempercayai. Jadi, wanita ini dia pasti inginkan macam suatu bukti daripada Uzair kan. Jadi, dia berkata bahawa Uzair ini seorang yang mustajab doanya. Dan dia sentiasa mendoakan orang yang sakit sebelum dia mati, tidur selama 100 tahun tu kan. Dan maka Uzair dahulu dia sentiasa mendoakan orang yang sakit dan tertimpa musibah untuk diberikan kesihatan dan kesembuhan. Maka wanita ini pun berkata kepada Uzair, doalah kepada Allah agar Allah kembalikan penglihatanku sehingga aku dapat mengenali kamu kembali. Maka Uzair pun berdoa untuk kesembuhan wanita tersebut. Dan dia pun mengusap kedua tangannya ke mata perempuan tua tadi. Dan atas izin Allah, wanita itu pun sembuh dan dapat melihat kembali sehingga dia dapat mengenali Uzair. Maka setelah itu, wanita itu pun membawa Uzair untuk mendatangi orang-orang Bani Israel dan dia mengatakan bahawa Uzair telah kembali. Namun tentu kaum Yahudi, kaum Bani Israel waktu itu tidak langsung mempercayai dia. Setelah wanita itu bersaksi siapa dirinya dengan serta-merta, orang Yahudi pun berkata bahawa Uzair adalah anak Allah. Anak dia pun mengenali Uzair dari tanda hitam yang ada di antara kedua pundaknya. Jadi mereka minta Uzair untuk menanggalkan baju dia kan, untuk melihatkan tanda hitam yang ada di antara pundaknya. Dan apabila mereka melihat, barulah mereka mempercayai bahawa itu adalah Uzair. Kemudian mereka pun meminta Uzair untuk membacakan kitab Taurat sebab di antara mereka sekarang sudah tidak ada lagi yang faham mengenai kitab Taurat. Kerana kitab Taurat ketika itu semuanya telah dibakar oleh seorang lelaki atau seorang raja yang bernama Bukhtun Nasir. Jadi ketika Uzair telah hilang dahulu, ketika zamannya Sultan Bukhtun Nasir ini, ayahnya Uzair iaitu Sarukhah telah menyembunyikan sebuah kitab Taurat di salah satu tempat dan hanya Uzair saja yang tahu mana tempat itu. Jadi dia pun pergi membawa Bani Israel menuju ke tempat itu untuk menggali kitab Taurat dan dikeluarkan dari tanah tersebut. Kemudian Uzair pun merenungi isi Taurat yang telah diingatnya dan orang-orang Bani Israel pun tengokkan dia. Hanya saja waktu itu kitab tu kan dah lama sangat tertanam, jadi dah agak mulai pudar, kan? Jadi Uzair pun dia bawa Taurat yang dah agak pudar tu, dia duduk di bawah suatu pohon, dikelilingi dengan kaum Bani Israel waktu itu. Kemudian dia pun cuba untuk membacakan apa saja yang dia dapat baca daripada kitab Taurat itu. Dan dikatakan serta-merta cahaya diturunkan dari langit ke atas Uzair sehingga dia dapat jadinya mengingat seluruh kitab Taurat tersebut sehingga dia dapat membacakannya kepada Bani Israel. Maka dengan hal ini, dengan kejadian hal inilah kaum Yahudi mengatakan bahawa Uzair itu adalah anak kepada Allah. Kerana menurut mereka dulu Musa hanya dapat memberikan Taurat kepada mereka dengan tulisan, tetapi Uzair dapat memberikan Taurat kepada mereka, membacakan Taurat kepada mereka tanpa tulisan yang clear. Kira macam tiba-tiba je Uzair dapat Taurat sekaligus gitu kan, terus dia dapat bacakan seluruh Taurat kepada mereka. Jadi kerana kejadian hal inilah kaum Yahudi mulai menganggap Uzair sebagai anak Allah.
Begitulah dia kisah mengenai Uzair dan bagaimana dia dianggap sebagai anak Allah oleh kaum Yahudi. Dan tentu ada lagi beberapa kisah mengenai Uzair ni, seperti salah satunya adalah di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahawa pernah terjadi suatu ketika di mana seekor semut menggigit seorang Nabi. Maka Nabi itu memerintahkan agar sarang semut itu dibakar. Dan Allah pun berkata kepada Nabi tersebut, hanya kerana seekor semut yang gigit kau, kau membakar salah satu umat di antara umat-umat yang mengagungkanku. Itulah di antara peringatan Allah kepada Uzair. Akan tetapi wallahu alam bisawab, akan betulkah Uzair yang dimasukkan dalam hadis tersebut? Ala kulli hal, macam mana pun, semoga kita sedikit sebanyak dapat manfaat daripada kisah Uzair ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan dengan kisah yang lainnya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأتوب إليه ألحقكم بربكم فلا تكونن من الممترين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.